Assalamualaikum dan salam serakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 22 Jun 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jemut Masing menyangkal dakwaan warga negara asing menerima suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Kapit. Menyifatkan kenyataan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang ditularkan di media sosial baru-baru ini sebagai fitnah dan tuduhan liar. Tambahnya, berdasarkan rekod Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di Kapit, tiada warga negara asing yang mendapat suntikan vaksin COVID-19 setakat ini. Tegasnya ketika meninjau PPV Dewan Sekolah Nanga Oyan pada Isnin, senarai penerima juga adalah berdasarkan senarai nama yang telah diperakui oleh tuai rumah bagi sesebuah rumah panjang dan telah berdaftar dengan pihak pejabat daerah. Dalam pada itu, beliau berpuas hati dengan keadaan, proses dan pencapaian di PPV tersebut dan berharap bahawa sasaran kerajaan Sarawak akan tercapai dalam sedikit masa lagi dengan sambutan yang menggalakkan daripada penduduk setempat. Beliau turut menyerahkan sumbangan pelitup muka kepada PPV Dewan Sekolah Nanga Oyan yang menerima senarai 280 orang penerima telah didaftarkan untuk mendapatkan vaksin dan proses pemberian vaksin masih berjalan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Berikut pula, pertambahan jumlah penerima vaksin COVID-19 di PPV Klinik Kesihatan Jambatan Suai telah menyebabkan ruang menunggu tidak dapat menampung kehadiran penduduk. Sehubungan itu, Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom bersetuju menambah kemudahan di PPV Klinik Kesihatan Jambatan Suai dengan menambah beberapa buah kanopi. Ini susulan daripada PPV tersebut mula memberikan suntikan vaksin kepada pekerja-pekerja syarikat peladangan berhampiran. Pada Sabtu, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemana telah mengadakan lawatan dan tinjauan ke PPV COVID-19 di PPV Klinik Kesihatan Jambatan Suai bagi memantau sendiri kelancaran program vaksinasi di kawasan itu. Beliau juga mengingatkan orang ramai agar sentiasa patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan walaupun telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Berita di Miri. Pusat Pemberian Vaksin PPV Universiti Kertin Miri merupakan sebuah PPV yang baharu ditubuhkan pada Ahad bagi menggantikan PPV Dewan Datuk Permaisuri. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, penggantian PPV ini telah mengambil kira dari segi faktor ruang tempat letak kereta yang luas dan ruang menunggu yang mampu menampung kapasiti vaksinasi 1,500 sehingga 2,000 dos sehari. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke PPV Universiti Kertin untuk meninjau suasana dan keadaan program vaksinasi COVID-19 pada Ahad. Pemindahan PPV Dewan Datuk Permaisuri ke PPV Universiti Kertin hanya mengambil masa singkat iaitu kurang daripada 24 jam dan beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam dan dari Isnin hingga Ahad. Hasil tinjauan itu, Datuk Lee berpuas hati dengan pengaturan dan aliran pengoperasian di PPV tersebut yang berjalan dengan lancar dan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Laporan selanjutnya, Dewan Komuniti Taman Harmoni yang dialih fungsi menjadi Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC2 Hospital Sri Aman dijangka beroperasi pada 23 Jun ini. Simbolik penyerahan kunci telah dilakukan Wakil Jabatan Kejaraya JKR Nurul Ain Razali kepada pengerusi pengurusan Dewan Ketua Kaum Ahmad Alwi Kipli yang kemudiannya menyerahkan kunci kepada Timbalan Pengarah Hospital Sri Aman Dr. Simpoh Ling. Simbolik ringkas penyerahan kunci disaksikan Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang Datuk Francis Harden Hollis. Sementara itu, Datuk Francis menzahirkan rasa syukur terhadap kejayaan kerjasama semua agensi yang terlibat melakukan kerja baik pulih dan naik taraf Dewan Komuniti tersebut. Tambahnya, beliau sentiasa berpandangan jauh menjangkakan keperluan secara keutamaan mewujudkan PKRC bagi menampung pesakit positif COVID-19. Masih lagi mengenai program vaksinasi.
Angkatan Tentera Malaysia ATM menerusi Combat Medic Vaccination Team Angkatan Tentera Malaysia CMVT-ATM telah membantu membawa 1,000 dos vaksin COVID-19 jenis Sinovac bagi keperluan penduduk di Bakallalan dan Long Semadoh pada Isnin. Operasi ini lanjutan daripada pengumuman Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semasa sidang media di Kem Muara Tuang pada Sabtu lepas. Helikopter ATM yang membawa kotak vaksin dan alatan perubatan telah berlepas dari lapangan terbang Miri pada jam 9 pagi dan mendarat di lapangan terbang Bakallalan pada jam 10.01 pagi. Seramai 9 orang anggota ATM termasuk 2 orang pegawai perubatan dan 7 petugas paramedik akan menjalankan tugas memberikan suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Buduk Nur dan PPV Long Semadoh. Pasukan perubatan ATM yang diketuai Dr. Amir Syahami Muhammad Zainal Abidin akan bertugas sepanjang 8 hari bermula 22 hingga 27 Jun 2021 melibatkan penduduk Bakallalan dan Long Semadoh dengan sasaran lebih 1,000 penerima vaksin. Kolaborasi Formasi 1 Division bersama-sama Kerajaan Sarawak dalam melaksanakan pemberian vaksin di PPV Bakallalan dan Long Semadoh akan dapat membantu mempercepatkan proses vaksinasi di kawasan pedalaman, seterusnya membantu menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK Sarawak. Selanjutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macan Alan Siden Gramong turun Padang meninjau pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Serbaguna Pasar Macan pada Sabtu. Dewan Serbaguna Kanowit merupakan PPV bagi penduduk kawasan Macan dan Ulu Macan. Dalam tinjauan itu, Alan Siden turut menyumbang 10 cool box untuk kegunaan mobile outreach bagi menyimpan vaksin dan juga 2 kerusi roda untuk digunakan sepanjang program imunisasi COVID-19 diadakan. Program imunisasi COVID-19 diadakan selama 8 hari dan akan memberi manfaat kepada penduduk dari 57 buah rumah panjang di sekitar Macan. Kira-kira 600 penerima vaksin menerima dos pertama pada program itu. Berita diteruskan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Cuk Pai Ugon telah bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Bintulu menjayakan misi penghantaran bantuan makanan ke Rumah Jau Dungau di Tubau pada Sabtu. Penduduk rumah panjang tersebut dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD susulan terdapat kes positif COVID-19. Dalam pada itu, Kennedy berharap penduduk kampung memberikan kerjasama penuh kepada petugas barisan hadapan dan patuh kepada prosedur operasi standard SOP untuk membendung penularan wabak COVID-19. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang sentiasa komited dalam memastikan keselamatan semua. Laporan harian COVID-19. Sarawak mencatatkan 682 kes baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 60,482. Menurut kenyataan media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Isnin, sejumlah 416 atau 61% daripada jumlah kes ini telah dikesan di 5 buah daerah iaitu di daerah Kapit, Kuching, Sibu, Bintulu dan Telang Usan. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti yang tertera. JPBN Sarawak juga melaporkan terdapat 2 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 menjadikan jumlah kematian meningkat kepada seramai 382 orang. Dalam kenyataan media yang sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS telah mengisytiharkan 3 kluster baharu iaitu kluster Quadruplex 86 Miri, kluster Kevok Telang Usan dan kluster Jalan Baru Tatau Bintulu Tatau. Dalam pada itu, daerah Limbang telah bertukar ke status kuning daripada status hijau setelah 2 kes jangkitan tempatan baharu dikesan. Manakala daerah Beluru pula telah kembali ke status jingga daripada status merah dengan 39 kes jangkitan tempatan yang dikesan dalam tempoh 14 hari yang lepas. JPBN Sarawak juga telah membuat keputusan pengisytiharan dan penamatan di lokasi berikut.
Sekian edisi tengah hari bersama saya Fidai Hanan Sahni dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.